Hari ni ada satu berita daripada Apple yang agak mengejutkan, tapi dia bukan satu negatif tapi berita yang positif, which is Apple tiba-tiba memasukkan iPad Pro dalam website rasmi dia. Tanpa pengumuman rasmi, tanpa acara dan tanpa apa-apa pun, tiba-tiba Apple masukkan iPad Pro terbaru diorang dalam diorang punya website rasmi. Dan sebelum ni aku dah buat video mengenai iPad Pro yang mungkin akan dilancarkan oleh Apple pada penghujung bulan Mac ni, tapi kita tak sampai penghujung Mac lagi. Kita sekarang dekat pertengahan Mac dan Apple telah pun melancarkan dia punya iPad Pro yang terbaru, which is iPad Pro 11 inci dan iPad Pro 12.9 inci. Dia kiranya macam pengganti kepada iPad Pro yang dilancarkan last pada tahun 2018 lah. So tahun ni 2020, so dia macam skip satu tahun, skip 2019, dia pergi terus lompat ke 2020. And then dari segi spesifikasi yang aku nampak kat iPad Pro ni memang amat-amat mengujakan, tapi dengan spesifikasi dia dan harga dia tu memang kita tahulah Apple harga dia memang tinggi. Okey, aku nak ceritakan sikit dari segi spesifikasi yang ditawarkan oleh Apple untuk iPad Pro kali ini. Okey, untuk iPad Pro 11 inci dari segi rekaan, design apa semua memang sama, tawaran warna yang sama, warna silver dan warna space grey. Untuk kapasiti pun sama juga, untuk storage dia 128GB ada, 256GB ada, 512GB ada sampai 1TB. Dan 1TB tu of course harga dia memang akan gila punya tinggi. And then untuk dia punya button connection semua sama je, tak ada beza langsung. In the box dia akan bagi sekali iPad Pro USB-C charge cable, USB-C to USB-C of course, dan 18W USB-C power adapter. Untuk bahagian display pula, kedua-dua iPad Pro ni menggunakan spesifikasi yang sama, iaitu Liquid Retina display dengan multi-touch display with IPS technology. Resolution ada berbeza sedikit. Untuk 12.9 inci resolution dia lebih tinggi sedikit lah, which is 2048 darab 2732. Tapi untuk 11 inci 2388 darab 1668 pixel. Dan kedua-duanya juga menggunakan promotion teknologi, which is 120Hz, 1.8% reflectivity and 600 nits brightness. So dia punya brightness memang terang kan. Dari segi chipset dia menggunakan chipset A12Z. So aku tak pasti macam mana prestasi chipset A12Z, tapi apa yang pasti setakat ni iPad Pro punya performance daripada iPad Pro yang sebelum ni memang super gila. Dia punya performance, multitask, tukar apps dan everything memang super gila. Dan Apple claim juga iPad Pro dia kali ni faster than you can say PC. So faster than PC dan faster than laptop lah. Aku tak tahu faster daripada mana. Untuk iPad Pro ni dia menggunakan 8-core graphic processor, means even more performance and realism for the apps and games where it matters most. So okey lah. Untuk kamera pula, kedua-dua size ni menggunakan kamera yang sama, rekaan dia macam iPhone 11 Pro, tapi dia menggunakan dua kamera sebenarnya, iaitu satu kamera 12MP f1.8 untuk kamera utama dan satu lagi kamera ultra wide 10MP f2.4. So dia ada ultra wide dan ada fungsi kamera biasa. Selain itu juga untuk fungsi kamera dia, kalau korang tengok daripada kamera dia, dia macam seakan-akan 3 kamera tapi sebenarnya 2 kamera saja. Dan satu lagi adalah sensor LiDAR scanner. So LiDAR scanner ni dia punya function dia, kalau aku tengok dalam website Apple ni, dia cakap dia lebih kepada untuk motion sensor and frameworks in iPad OS to measure depth. Dan dia lebih kepada macam fungsi AR lah, untuk korang nak design bilik ke, dan korang nak main game dan everything yang korang nak gunakan untuk AR punya function dekat iPad Pro. And then apa yang menarik lagi dengan iPad Pro ni, dia mampu merakam 4K video recording dalam 60fps untuk kamera wide dan kamera ultra wide angle dia. So dua-dua sensor kamera dia boleh merakam 4K dengan 60fps. So dia was good lah untuk korang nak gunakan iPad Pro ni sebagai korang nak ambil video and everything. Menariknya lagi untuk iPad Pro terbaru ni, Apple claim dia menggunakan 5 studio quality microphone untuk penggunaan call, untuk penggunaan video recording dan untuk penggunaan audio recording. So dia punya audio recording tu akan lebih better and better berbanding dengan iPad Pro sebelum ni, dan even better daripada iPhone yang korang pakai sekarang ni. Untuk iPad Pro ni juga ada menyokong eSIM dan menyokong nano SIM. So either korang nak pakai eSIM ataupun korang nak pakai nano SIM. Dan of course untuk iPad Pro kali ni dia ada dua pilihan, which is ada Wi-Fi punya version dan ada Wi-Fi dan cellular punya version. Of course cellular punya version akan lebih mahal sedikit lah berbanding dengan Wi-Fi. Wi-Fi pun agak mahal saja, tapi untuk cellular punya version akan lebih mahal lah. And then based on website yang aku nampak sekarang ni, Apple claim untuk iPad Pro 11 inci dia built-in 28.65 Wh rechargeable lithium polymer battery. Manakala untuk iPad Pro 12.9 inci dia built-in dengan 36.7 Wh rechargeable lithium polymer battery. Untuk ketahanan bateri pula, Apple claim dia mampu tahan sehingga 10 jam
untuk korang nak surf internet menggunakan Wi-Fi, dan untuk korang nak tengok video melalui iPad Pro. Manakala untuk Wi-Fi dan selera version, Apple claim dia mampu bertahan sehingga 9 jam untuk surf internet dan untuk menggunakan mobile data network. So untuk 9 ke 10 jam punya penggunaan tu aku rasa memang cukup bagus lah untuk sebuah iPad Pro macam ni. Okay, something yang menarik lagi aku tak mention mengenai iPad Pro ni, dia sekarang ni menyokong keyboard yang ada trackpad. Even keyboard yang digunakan juga boleh di float dan boleh diapungkan lah. So dia lebih kurang nampak macam seakan-akan Mac lah, macam tu kan. So itu satu perkara yang menarik buat aku. So aku look forward gila dengan iPad Pro yang bakal dijual kelak. Setakat ni aku tak pasti bila iPad Pro ni akan dijual secara rasmi kat Malaysia. But then so far Apple dah keluarkan harga rasmi untuk iPad Pro. So aku tak nak senaraikan semua harga rasmi ni, korang boleh check it out dekat Apple punya website sendiri. So far untuk iPad Pro 11 inci Wi-Fi version untuk 128GB dijual dengan harga RM3,499. Manakala untuk iPad Pro 12.9 inci Wi-Fi version 128GB dijual dengan harga RM4,399. So dengan harga dia tu memang bagi aku sendiri agak tinggi jugalah. Tapi bagi aku untuk pengguna-pengguna yang memerlukan iPad Pro ni dan pengguna-pengguna yang profesional, yang berduit apa semua, aku rasa tak kisah sangat mengenai iPad Pro ni. Dan of course dia punya target market bukan untuk pengguna biasa. Of course target market dia untuk pengguna yang memang betul-betul nak menggunakan iPad Pro ni sebagai penggunaan harian dan betul-betul pengguna yang berduit juga kan. Aku memang look forward untuk nak beli iPad Pro masa hadapan nanti. InsyaAllah maybe iPad Pro ni adalah iPad Pro yang pertama yang aku akan beli nanti. Sebab aku rasa fungsi yang ditawarkan untuk iPad Pro ni lebih menarik lah berbanding iPad Pro yang sebelum ni. Of course aku lebih concern sebab dia punya prestasi, sebab dia punya features, sebab dia boleh connect dengan keyboard yang ada trackpad, and then kamera dia jauh lebih baik berbanding iPad Pro sebelum ni, even jauh lebih baik berbanding iPhone yang aku guna sekarang ni. So ya, aku memang akan beli iPad Pro ni kalau dia masuk Malaysia, tapi mungkin aku akan beli iPad Pro 11 inci untuk 128GB saja. Aku nak tengok kalau aku beli iPad Pro tu ada tak keperluan harian aku untuk menggunakan iPad Pro tu. Dan maybe kalau aku gunakan iPad Pro ni, aku akan lebih gunakan sebagai untuk macam aku nak buat artikel ke, aku nak buat editing secara instant, dan maybe aku nak buat something yang aku biasa buat dekat MacBook dan aku perlukan iPad Pro untuk aku nak gantikan MacBook aku untuk kerja-kerja luar. So kalau macam aku buat iPad Pro ni, dia lebih memudahkan aku dengan MacBook Pro sebab MacBook Pro ni agak besar and then dia agak macam susah sedikit lah untuk nak digunakan secara public. Dan ya, of course aku memang akan look forward untuk nak beli iPad Pro ni. Sorry kalau korang dengar suara aku macam sengah-sengah sikit sebab aku punya hidung sekali tengah sumbat, tapi aku tak demam, aku just sembel sedikit lah. So guys, aku rasa itu saja yang aku dapat kongsikan mengenai iPad Pro baru ni. So apa pendapat korang mengenai iPad Pro, korang boleh nyatakan dekat bahagian komen, dan jangan lupa untuk follow Twitter dan Instagram aku letak link dekat description. Kita berjumpa lagi dalam video. Assalamualaikum.